Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa asyir min bil khair. Sadaqal azim. Bukan saya penat bercakap, penat pegang ni. Mula kita baca suratul Kahfi dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala ibadihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashiral mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim in yaquluna illa kadziba fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim in lam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibta an ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba is awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sadaqallahu azim. Hari ini saya nak bimbing aja baca doa kerana taubat ni. Jadi kalau boleh hari-hari kena baca ni. Biasanya kalau tak salah saya TV Hijrah ada baca. Ada ustaz-ustaz yang beri ceramah tu, tapi saya nak bagi pada ajalah ajar guna pakailah ni. Hari-hari nak baca. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ilahi lastu. Ilahi lastu. Ilahi lastu lil firdausi lil firdausi lil firdausi ahla 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 ilahi las tak boleh mula lagi ilahi las lil firdaus isi ahla ilahi las tulil firdausi ahla ilahi las tulil firdausi ahla ilahi lastu ilahi lastu ilahi lastu ilahi lastu. Sebut sebut lil firdausi ahla lil firdausi ahla lil firdausi ahla wala aqwa wala aqwa wala aqwa wala aqwa alan naril jahimi alan naril jahimi ala naril jahimi ala naril jahimi wala aqwa ala naril jahimi wala aqwa ala naril jahimi
wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi waghfir dzunubi fa innaka ghafiruz zanbi ghafiruz zambil azimi ilahi lastulir firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fa'abli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Ajar buat hari-hari ni sebab minta ampun pada Allah. Mula bismillahirrahmanirrahim. Ilahilas tulil firdausi ahla tulil firdausi ahla ilahilas tulir firdausi ahla ilahilas tulil firdausi ahla ilahilas tulir ilahilas tu lil firdausi ahla lagi suara banyak sebelah sini, sebelah ni tak ada suara lagi. Tengah langsung tak ada lagi. Wala aqwa ala naril jahimi wala aqwa ala naril jahimi wala aqwa ala naril jahimi lagi. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Salah sebut tu. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Lagi. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Sebut. Lagi. Lagi. Fa innaka ghafiriz zanbil azimi. Fa innaka ghafiriz zanbil azimi. Fa innaka ghafiriz zanbil azimi. Fa innaka ghafiriz zambil azimi.
Fa innaka ghafiriz zambil azimi ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi fahab li taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi fahab li taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi apa makna dia tu? Ilahi lastu lil firdausi ahla. Wahai Tuhanku, tidaklah aku pasti menjadi ahli syurga. Kita ni belum tahu sembahyang tentu masuk syurga, tak pasti. Sembahyang, ngumpat boleh tahan. Sombong pun boleh tahan. Ego pun boleh tahan. Takabur pun boleh tahan. Tak masuk syurga. Sombong memang tak masuk syurga. Tak cium bau syurga. Orang yang sombong tak cium bau syurga. Ya? Sombong ni apa? Ataupun ego ni macam? Dia ego. Dia terasa diri dia pandai, dia terasa diri dia cerdik, dia terasa diri dia cantik, dia terasa diri dia kaya, ego. Tak masuk syurga. Wala aqwa alan naril jahimi, dan tiadalah aku kekuatan bagi menjauhkan daripada api neraka. Kita tak ada kuasa nak menjauhkan diri kita daripada api neraka. Habis siapa yang menjauhkan? Allah. Siapa yang menjauhkan? Allah. Macam mana nak dapat? Tobat. Kita kena tahu tobat. Saya dah nak maklumkan dulu pertama sekali apa? Yang kita boleh dapat tu. Yang kita saya dulu sakinah, ya. Ketenangan jiwa. Kita hidup ada ketenangan jiwa. Hidup kita perlu ketenangan jiwa. Baru dapat. Apa lagi tu? Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Maka kurniakanlah bagiku taubat dan ampunkanlah dosaku. Kita minta ampun dengan Allah. Tiap-tiap hari minta ampun. Hanya dia minta ampun, istighfarlah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rasa diri tu rasa cerdik. Astagfirullahaladzim. Sebab yang rasa megah tu puncanya syaitan. Rasa diri kita pandai tu syaitan. Rasa diri kita cantik tu syaitan. Rasa ego tu syaitan. Jadi macam mana nak elakkan? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Fa innaka ghafiruz zanbil azimi. Maka sesungguhnya engkaulah yang mengampuni dosa yang besar, yang mengampunkan dosa kita. Siapa yang mengampunkan dosa kita? Ialah Allah. Kita ingat. Baca untuk kumpulan. Kumpulan ni, kumpulan sini ramai, suara tak ada. Kumpulan sini tak ramai, suara ada. Kita mula. Saya tak suruh hafal. Tak apalah, mula-mula kita bimbinglah dulu, ya tak? Siapa pun kena bimbing. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi fahab li taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Alhamdulillah. Dah dapatlah tu. Dah dapat? Belum. Kalau dah. Alhamdulillah. Berapa persen? Dapat. Sekarang kita cubalah kumpulan ni. Buat dua kumpulan ni.
Mana kumpulan yang tersembunyi suara. Kita mula sebelah sini dululah. Sebelah sini. Saya bagi dua kumpulan ni. Sebelah sana tu lain daerah pun masuk kumpulan ni juga. Sebab apa lain daerah? Sebenarnya kita belajar ni kena pandang wajah guru kerana ada rahmat di sisi Allah. Jangan ngelak pandang wajah guru. Ya? Belajar kena pandang wajah guru kerana rahmat daripada Allah. Kalau menyampang dengan guru pakai itu yang bebal otak tu. Kalau dia menyampang dengan guru memang bebal otak. Ha? Dia kena hormat. Sebab saya ini daripada Allah, pada malaikat Jibril, daripada malaikat Jibril, pada Nabi Muhammad, pada saya lah pendakwah. Kalau awak menyampang dengan saya, bebal otak awak. Nauzubillah min zalik. Suka tak payah. Tak payah suka. Tengok muka dia, alhamdulillah. Nampak. Okey. Ikut semula. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Cuba mula sini. Hai, ni dulu. Sini pula. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Sini mula. Sini mula. Yang ada tu takut-takut dia nak. Fahli taubatan waghfir dzunubi. Sini mula. Sini. Ini pun semangat dia ada kan. Ini ramai je dia harap. Fa innaka ghafiruz zanbil azimi. Alhamdulillah. Tak apalah, sekali memang tak dapat lah kan. Ya. Ulang-ulang dia dapat lah. Dulu saya dah nyatakan istiqamah keduanya, itu istiharah ketiganya istighfar. Ini istighfar lah ni. Yang saya sampaikan ni istighfar. Nak hilangkan dosa. Sebab apa Allah Ta'ala takkan beri kita masuk ke surga kalau kita ada dosa. Selagi ada dosa tak boleh masuk ke surga. Saya dulu dah terangkan dah bagi makluman bahawa yang saya sampaikan wujud kidam baqaq marfatul hawadis kamu ta'ala binafsi wa daniya qudrah iradah ilmu hayat sama basan kalam qadirun muidun alimun hayyun samiun basirun tu cara ijmali. Sekarang saya nak jelaskan cara tafsili, huraian mana yang tekan Allah tu ada. Kita sebut Allah ada, wujud maknanya Allah ada. Ini ikut peta kerja yang saya buatlah. Pasal ni perkara akidah penting. Sebelum kita sembahyang, akidah kena betulkan dulu. Sebelum kita sembahyang, kita kena betulkan akidah. Kalau kita akidah tak ada, rosak sembahyang kita. Sebab asas, akidah tu jadi asas. Dalam belajar, akidah jadi asas. Jangan tak. Mana dia? Akidah, kita percaya Allah percaya Allah Ta'ala ada. Itu akidah tu. Wujud maknanya Allah Ta'ala ada. Wujud maknanya Allah Ta'ala ada. Kemudian Allah Ta'ala tu tak disamakan dengan adanya kita. Kita nak ada, mula asalnya tak ada. Adanya Allah Ta'ala tidak sama dengan adanya kita. Sungguhnya wajib bagi zat Allah Ta'ala tu ada. Jadi adanya Allah Ta'ala tak sama dengan ada kita. Kenapa? Kita ada didahului oleh tiada. Kita ada ni didahului oleh tiada. Sebelumnya kita ada. Tak ada. Apabila lahir Allah Ta'ala jadikan kita dalam rahim ibu, maka kita pun ada. Maknanya kita ni ada permulaan. Tapi wujudnya Allah tak ada permulaan.
Dimaknakan dengan tetap benar dan sesungguhnya wajib bagi zat Allah. Zat kita ni ada tulang urat dan sebagainya. Tapi zat Allah tak ada tulang urat, daging dan sebagainya. Yang tiada dikeranakan sesuatu. Kemudian Allah Ta'ala ada tak ada sesuatu. Kita ni dikeranakan sesuatu. Mana dia? Dengan izin Allah kita lahir ke dunia. Pertama sekali apa? Kita duduk di dalam rahim ibu. Kita duduk di dalam rahim ibu. Berapa bulan kita duduk dalam rahim ibu? 9 bulan, 2 lazah. Kemudian kita lahir ke dunia. Semasa kita lahir ke dunia itulah disebut hari lahir. Disebut hari lahir. Barulah kita disebut. Dan kita tak boleh sebut hari jadi. Sebab tu kita jangan sebut nyambut hari jadi. Kita nyambut hari lahir. Hari jadi kita siapa yang tahu? Hanya Allah. Siapa yang tahu? Hanya Allah. Bila hari jadi kita? Semasa kita di dalam rahim ibu. Kemudian apa yang ditanyakan malaikat? Adakah janin ini terus hidup? Allah Ta'ala jawab terus hidup. Apabila terus hidup, maka diberi dia 4 perkara. Pekerjaan dia, rezeki dia, umurnya, baik dan jahatnya. Kalau baik dia ke surga, celaka dia ke neraka. Tapi adakah zat Allah didahului dengan tak ada? Tak. Dia tetap terus ada. Yang tetap mulanya tak ada kemudian ada kita ni. Lain-lain daripada zat Allah semuanya didahului oleh tiada. Namanya benda yang baru. Kita ni yang baru. Alam ni, dunia ni baru. Langit ni baru. Syurga pun baru. Neraka pun baru. Malaikat pun baru. Tapi walaupun baru, ada juga yang kekal. Mana dia? Syurga. Syurga tu asalnya tak ada. Kemudian Allah Ta'ala jadikan dia baru. Tapi dia kekal. Dia kekal, tak binasa. Neraka gitu juga. Mula-mula dia tak ada. Tapi Allah Ta'ala jadikan dia ada. Maka dia ada. Tapi neraka ni pun kekal. Yang kekal apa? Syurga dan neraka. Mulanya tak ada, kemudian ada. Begitu juga roh kita. Asalnya tak ada, kemudian ada. Tapi roh ni kekal. Kerana roh ni yang nikmat, roh ni juga yang azab. Yang diazab oleh Allah apa? Iaitu roh kita. Zat kita dah hancur dah. Tapi roh yang diazab. Sebab itulah kita kalau boleh dalam dunia ni masih hidup banyakkan baca Al-Quran. Banyakkan membaca Al-Quran. Baca hari-hari baca. Sebab apa? Al-Quran ni menolong kita besok dia di alam kubur, menolong kita besok di padang mahsyar dan kita dapat akan masuk ke surga. Hari-hari kena baca. Adakah baca tu tetap satu ayat je? Eloknya berpindah-pindah lah. Buka Quran, mula-mula baca apa? Alif Lam Mim lah. Lepas tu berterusan, jangan putus. Sikit, walaupun sikit tapi kena baca. Sebab apa? Itu adalah kerana teman besok kita di dalam alam kubur. Dan Al-Quran juga dapat memberi syafaat kita besok di padang mahsyar. Ya Allah, Quran tanya dengan Allah. Ya Allah, aku ni nak beri syafaat pada dia ni. Sebab dia sentiasa menyebut Al-Quran, membaca Al-Quran. Maka Allah Ta'ala beri izin. Dapatlah kita syafaat dia. Oleh itu, kita hendaklah selalu membaca Al-Quran. Habis kalau perempuan yang uzur macam mana buat? Tak usah baca lah. Buat selawat boleh. Selawat pun boleh. Gantikan. Boleh, tak apa. Tapi baca Quran tak boleh. Kerana apa? Kerana Al-Quran ni adalah kalimah Allah. Yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril dan sampai kepada Nabi Muhammad. Adanya Allah Ta'ala ni, siapa yang mengatakan Allah Ta'ala ni? Bukan orang Islam aja yang mengatakan Allah Ta'ala ni ada. Tuhan ni ada. Bukan orang Islam aja yang mengatakan Tuhan ada. Orang yang bukan Islam pun mengatakan Tuhan ada. Apa firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in sa'altum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Surah Al-Azim. Kalau jangan buat semakan surah Luqman ayat 25. Saya baca lagi sekali. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ajarkan rajin balik rumah, buka Al-Quran. Betul tak? Kata kerja saya ni. Jangan semaklah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Saya ulang 3 kali. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Ayat apa? Ayat 25 surah apa? Surah Luqman. Apa kata dia? Dan jika kamu tanya orang-orang kafir. Apa yang kita kata? Siapa yang menjadikan langit dan bumi? Kita tanya orang kafir.
Mana dia orang kafir? Jarang kita belakang ni orang kafir tanya dia. Siapa yang jadikan langit dan bumi? Apa yang dia jawab? Kata dia, nescaya berkata mereka Allah yang menjadikan. Dia sebut Allah. Kalau dia tak sebut Allah, dia sebut Tuan Allah. Dia sebut Tuan Allah. Kenapa saya tulis ayat ni? Supaya dia ada hati nak semak Al-Quran. Surah apa je? Surah Luqman ayat berapa? 25. Apa ayat dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Ajar ikut saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Sebut ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Apa tujuan ni? Nanti kalau kita jumpa orang yang bukan Muslim, Allah Ta'ala ni ada, kita jangan tengok. Ataupun kita sebut Tuhan ada, Tuan Allah ada, dia pun sebut Tuan Allah ada. Apa dia? Tandanya Tuan Allah ada. Bacakan ayat ni lah. Mudah-mudahan dengan ayat ni nanti terbuka untuk masuk Islam. Itu tujuannya. Jadi ayat ni saya menggalakkan aja, cuba dampingi orang non-Muslim lah. Dampingi dia, buang lah dulu cerita-cerita apa-apa, lepas tu sebut dengan dia Tuan Allah ada. Dia pun Tuan Allah ada. Apa tanda dia? Dia nanti cakap, dia sebut ayat Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wala yaquluna Allah. Dan dia akan yang tu. Setahu saya lah, saya dulu di St. Andrew campur guru-guru Kristian sama di India ataupun China. Dia percaya. Tapi dia ni agama Nasrani, pada dia 3. Sama dia Allah, Isa dan Maryam. Tapi dia percaya yang menjadikan bumi langit semuanya ialah Tuhan. Itu dia. Dia terpengaruh macam tu, nanti dia insya-Allah dia akan lembut hati dia akan masuk Islam. Salah seorang daripada murid saya dulu masuk Islam. Saya tak jumpa dia lagi dah. Ke mana dia pergi saya tak tahu. Puncanya kita ajak dia macam itu. Apa tu? Sifat wujud. Wujud tu maknanya ada. Yang ada tu apa? Zat Allah. Sifat Allah. Tapi zat Allah tak sama dengan zat kita. Zat kita tulang, urat, darah, daging. Sifat kita ada tinggi, ada rendah, ada hitam, ada gemuk, ada kurus. Tapi Allah Ta'ala tak macam itu. Dan Allah Ta'ala ada ni tidak didahului oleh tiada. Dia tetap ada. Tidak ada permulaan. Kemudian kidang. Hidang tu maknanya sedia. Hidang maknanya dia sedia. Apa dia? Ibarat daripada satu maknanya dia tak ada permulaan. Sedia tu maknanya tak ada permulaan. Kita ada permulaan. Sedia kita ni ada permulaan. Bila permulaan aja? Iaitu apabila lahir ke dunia. Itu permulaan kita lah. Tapi Allah Ta'ala tak ada permulaan. Allah Ta'ala tak ada permulaan. Kita ada permulaan. Itu beza. Sedia Allah dengan sedia kita tak sama. Kita sedia ada permulaan. Kita ada permulaan. Allah tak ada permulaan. Ini kita kena apa ni? Kena yakin. Yakin. Jangan bertukar-tukar. Wujud apa? Ada. Siapa yang ada? Allah. Apa tandanya ada Allah? Ada alam ini. Apa ayat Quran dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita nak jawab nak bagi kefahaman kepada orang yang bukan Islam. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kita ingatkan kat kepala kita. Jadi kita punya fikiran ni tidak boleh dipengaruhi oleh anasir-anasir luar. Sebab apa? Kita dah kukuh pendirian kita, percaya Allah Ta'ala itu ada dan bacakan ayat Quran. Itu cara dia. Jadi yang saya dah sebut itu hari, kita kena yakin. Jangan
Berganjak daripada sesuatu. Dipanggil apa? Istiqamah. Dipanggil apa? Istiqamah. Jangan berubah-ubah dalam akidah. Apa nak jadi, jadilah. Tetap kita sebut Allah ada. Allah ada. Ayat Quran dia sebagai pembuat A'udzubillahi minasyaitonir rajim wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Biasanya pun kalau kita berujah dengan orang, apa tanda ni Allah Ta'ala ada? Apa ni cakap? Kita sebut ayat Quran. Itu dia. Kemudian kidam, maknanya Allah Ta'ala sedia. Apa maknanya sedia? Daripada Allah Ta'ala tak ada permulaan. Wujudnya Allah Ta'ala tu tak ada permulaan. Kita ada permulaan. Dia lahir ke dunia, itulah permulaan kita ada di dunia ini. Kita ada permulaan. Dan ada kesudahan. Allah Ta'ala tak ada kesudahan. Allah Ta'ala tak ada kesudahan. Macam mana pendirian kita istiqamah? Istiqamah. Jangan berubah. Apa makna istiqamah? Tetap. Apa makna istiqamah? Tetap. Apa makna istiqamah? Itu aja. Tidak berganjak. Apa makna istiqamah? Tekun. Tekun nyebut tu. Tekun, tak berganjak. Kemudian apa lagi kata di sini? Istiqamah. Apa dia sebut? Ni ada 3. Allah Ta'ala ayat Quran dia sebut A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal awwalu wal akhir. Allah Ta'ala tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Allah Ta'ala tak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Itu dia, kita kena ingat tu. Kena pegang sungguh-sungguh. Sebab apa? Namanya kalau kita tetap apa nak terjadilah, tu namanya istiqamah. Kalau kita pindah-pindah, rosak akidah kita. Kita sembahyang pun tak guna. Jadi kita kenal. Kemudian yang ketiganya baqa'. Tadi wujud, kidam, baqa'. Baqa' tu maknanya kekal. Maknanya kekal. Kita ni kekal tak kekal? Tak. Mula-mula dalam rahim ibu daripada setitik mani. Kemudian jadi sebuku darah. Dan itu berbekas daging. Kemudian lahir ke dunia. Berubah-ubah. Kemudian bayi. Dah bayi, kanak-kanak. Lepas tu remaja. Remaja, dewasa, tua. Tua bangka. Tua bangka, mati. Nyanyuk Macam mana nyanyuk ni? Macam bayi balik lah. Oh, macam bayi balik bagus. Kalau macam bayi balik bagus. Allah Ta'ala tak, dia kekal. Maknanya sentiasa ada, tiada akhir. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan ada kesudahan. Allah Ta'ala tidak ada kesudahan. Kita ada kesudahan. Allah Ta'ala tak ada kesudahan. Tiada permulaan dan tiada kesudahan. Allah Ta'ala tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Itu namanya sifat Allah. Ada tak yang ada permulaan tapi tak ada kesudahan? Ada. Apa dia yang ada permulaan tapi kesudahan? Syurga. Apa lagi? Neraka. Roh. Roh kita tu ada permulaan tapi dia tak kesudahan. Sampai bila dia kekal. Sebab yang disiksa oleh Allah besok di dalam neraka jahanam ialah roh-roh dan jasad kita. Ada permulaan dan tak ada kesudahan, iaitu syurga, neraka. Lagi apa benda yang dia kesudahan? Roh kita tidak ada kesudahan. Itu dia. Kemudian yang keempatnya muhalafatul lil hawadis. Muhalafatul lil hawadis. Pertamanya wujud, ada Allah Ta'ala. Nombor 2-nya kidam. Nombor 3-nya baqa'. Nombor 4-nya muhalafatul lil hawadis. Maknanya tak sama Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Allah Ta'ala tak sama dengan segala yang baru. Yang baru ni zat sifat dia. Kalau tak sama dengan zat kita. Zat kita ada gemuk, ada kurus, ada makan, ada minum. Allah Ta'ala tak ada macam itu. Ya. Kemudian ada pun persalahan Tuhan dengan yang baru. Apa kata dalam kitab ni? Kita kena ingat. Allah Ta'ala tidak sama dengan yang baru. Kata orang tak sama. Macam mana? Orang-orang Yahudi Nasrani. Dia percaya Allah Ta'ala ada isteri, ada anak. Siapa isteri dia? Maryam. Kemudian anak dia siapa? Isa. Orang Yahudi gitu juga. Tapi kita sebagai orang Islam, Allah Ta'ala berlainan daripada segala yang baru. Muhalafatu ta'ala lil hawadis. Kemudian saya masuk kepada qiyamuhu binafsih. Maknanya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri.
tidak berkehendakkan kepada tempat berdiri. Maknanya pertolong zat kita ni berkehendakkan pada tempat. Mana zat kita? Kita ni zat kita ada duduk, hendakkan tempat. Kemudian kita berdiri, hendakkan tempat. Semuanya kita hendakkan tempat. Tapi zat Allah tidak berkehendakkan kepada tempat. Sebab apa? Lain daripada yang lain. Itulah dia zat Allah. Kemudian yang apa lagi? Kalau nak muatkan dia ayat Quran dia. Ini ayat Quran dia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ajar ikut saya. Firman Allah. Man amila salihan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Apa ayat ni? Ni menguatkan dengan kita. Apa dia? Kalau ajar nak tengok pada Al-Quran, surah Fussilat ayat 46. Surah Fussilat ayat 46. Sebut lagi. Nanti ajar surah Fussilat ayat 46. Ikut saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Wa man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Surah Fussilat ayat 46. Barang siapa berbuat amal yang saleh, maka pahalanya kepada dirinya jua. Dan barang siapa berbuat jahat, maka balasan siksanya itu terkandung ke atas dirinya jua. Sebab tu kalau engkau curi jambu dia tu, dosa aku tanggung. Bohong. Dia suruh kita curi, kita takut. Tak boleh dosa. Tak apa, engkau curi aja, dosa aku tanggung. Tak. Yang mencuri tu yang berdosa. Yang ikut dia mana dia? Yang mengikut cakap dia tu apa nama dia? Bahlul dan tolol. Kau curi pelang dia. Panggil budak. Dosa lah pakcik. Tak. Dosa aku tanggung lah. Kita pun curi. Siapa yang dosa? Kalau yang disuruh tu budak belum balik, yang nanggung dosa, yang menyuruh. Tapi kalau budak tu dah balik, yang mencuri tu dosa. Sebab dah balik. Tak ada. Mak bapak dia berdosa. Tak berdosa. Dia belum balik, tak ada dosa. Dia belum balik, tak ada dosa. Dipanggil dia apa? Mukallaf. Orang yang mukallaf, dia buat curi berdosa. Tapi belum mukallaf, tak berdosa. Sebab pemana mukallaf? Dia berarti hukum syarak. Dia berarti hukum syarak. Ajar umur 7 tahun, 8 tahun telanjang bulat. Tak berdosa. Sebab apa? Dia belum mukallaf. Tapi kalau ajar seorang telanjang, dosa lah. Ini betul punya cerita lah. Orang tu ada lagi meninggal tak tahu. Tapi murid saya lah. Dia perempuan lah. Ustaz, saya dekat rumah ni panas lah. Panas. Jadi saya telanjang Ustaz. Dia nak tanya hukum dosa tak dosa. Dosa tak dosa tu. Kalau kat rumah tu aja seorang, tak ada orang lain, malaikat segan je. Malaikat segan. Tapi kalau aja ada orang, aja telanjang, jauh dosa lah. Kecuali aja gila. Dia tak gila, memang panas. Ada lagi tak tahu tak? Saya pun tak tahu. Tapi ditanya macam itu. Jadi jangan kita mudah-mudahan Engkau sihir dia lah. Tak boleh sihir orang berdosa. Jangan. Kadang di dunia ni dah dapat alasan. Dosa aku tanggung. Jangan jadi bodoh kita. Yang buat itulah yang berdosa. Dia tak boleh. Sebab ayat ni. Ayat Quran ni. Man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa'alai. Siapa buat jahat dia dapat. Siapa buat baik dia dapat pahala. Siapa buat jahat dia dapat dosa daripada Allah. Jadi jangan je kalau jangan ada masa dia tak, kalau di rumah tak ada tugas lain lah. Kalau di rumah ada tugas lain, nak kopok suami ke,
nak timang suami, janganlah. Tak tengok ni. Sebab apa? Nak tahu betul tak apa yang Ustaz Ahmad sampaikan. Sebab ayat Quran ni. Kemudian apa lagi firman Allah? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan ikut saya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum. In ahsantum. In ahsantum. In ahsantum. Ha atau ha, bukan dia ha. In ahsantum. In ahsantum. Sebut je. Santum. In ahsantum. Tutup mulut. In ahsantum. Lagi sekali. Ahsantum. Lagi sekali. Ahsantum. Ini 2 kali. In ahsantum. Ahsantum. Li anfusikum. Li anfusikum. Li anfusikum. In ahsantum. Lagi. La tu tak sebut. In ahsantum. Ahsantum. Li anfusikum. Wa in asatum. Wa in asatum. Falaha. Wa in asatum. Falaha. Auzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum. Ahsantum. Li anfusikum. Wa in asatum. Falaha. Lagi sekali. Antantun santun tantun apa? Belasah je lah jah. Tak boleh jah. Naik berdosa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum. Ahsantum. Li anfusikum. Wa in asatum. Falaha. Cuba aja sebut. Auzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum. Ahsantum. Li anfusikum. Wa in asatum. Falaha. Lagi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum. Ahsantum. Li anfusikum. Wa in asatum. Falaha. Sebut. Ini langsung tak bunyi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum. Ahsantum. Li anfusikum. Wa in asatum. Falaha. Sebut-sebut. Pusikum, pusakum pula. Bismillah. Alhamdulillah, dah dapat dah. Bagus. Oh, ayat apa tu? Yang dia tanya tu baguslah tu. Surah Isra. Surah Isra ayat 7. Isra ayat 7. Ayat 7. Apa kata di sini? In ahsantum. Jika kamu berbuat kebajikan. Macam mana buat kebajikan? Datang kemari. Sebelum datang kemari, kemaskan untuk air suami, makanan dia. Itu buat kebajikan lah tu. Kalau dia nak pakai baju, kita gosokkan dulu. Pakai dia. Semua tu silakan. Itu buat baik. Makanan dia. Maka kebajikan itu terpulang. Seperti siapa yang dapat? Bagi dirinya. Yang dapat, yang melayan tadi. Yang rayan suami tadi, dia dapat pahala. Yang dapat pahala kita. Kerana pahala itu kembali kepada diri
kamu. Li anfusikum tu maknanya pada diri. Li anfusikum tu pada diri kamu. Dalam bahasa ayat Quran ni li anfusikum. Bahasa Melayunya terpulang pada diri kamu. Kita yang dapat. Dan jika wala in asatum falaha. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu terpulang kepada diri kamu sendiri. Kalau kita buat jahat, itu jugalah. Kita buat baik pun kena, tak buat baik pun kena. Macam mana? Kita buat baik pun kena. Buat jahat pun kena. Bila masa tu? Kita buat baik pun kena. Buat jahat pun kena. Bila masa tu? Dekat dunia ni, kita buat baik pun kena, kita buat jahat pun kena. Bila masa tu? Kita ambil madu tabuan, kita buat kena juga. Tapi ini contohnya, kalau kita buat jahat, dosa dapat pada kita. Tapi buat baik, pahala pun pada kita. Ini tujuannya apa ni? Menggalakkan orang suruh buat baik. Jangan orang buat jahat. Surah apa jah? Surah Isra. Ayat berapa? Ayat 7. Cuba aja sebut lagi tadi tentang kelang kabut tadi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Surah apa? Surah. Kalau ajar dapat sebut ni, maknanya wah, kita handal tu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum li anfusikum falaha. Surah Isra 7. Maknanya kita buat baik, kita dapat pahala. Kita buat jahat, kita kena azab. Maknanya dosa tu kembali pada diri kita sendiri. Sebab tu orang buat dosa yang kita ditanggung, kita buat tak boleh. Dia yang buat, dia yang dah dapat. Tak akan apa. Dah berapa dah? Saya sampaikan. Dah 5. Wujud, kidam, baqa', lepas tu hadis. Qiyamuhu binafsi. Qiyamuhu binafsi. Kemudian yang keenam, wahdaniyah. Maknanya se-Allah Ta'ala. Se ni pada zat dia dan sifat dia. Zat Allah Ta'ala tu se, dia tak berbilang-bilang. Sifat dia pun tidak berbilang-bilang. Zat Allah Ta'ala tak berbilang-bilang. Sifat dia pun tidak berbilang-bilang. Itu namanya Allah Ta'ala se. Saya bagi huraian pada ajas pendek aja. Allah Ta'ala se maknanya zat dia tidak berbilang-bilang. Kita zat manusia ni banyak berbilang-bilang. Sifatnya pun berbilang-bilang. Bilangan lebih daripada satu tu bilang-bilang lah. Kemudian masuk yang berapa dah? Yang ke-7. Saya ambil yang ke-7. Yang ke-7 kudrah. Maknanya kuasa. Maknanya kuasa apa? Kuasa pada Tuhan memberi bekas dan mengadakan dan mentiadakan. Mana dia dengan kuasa dia kita lahir ke dunia. Dengan kuasa dia kita meninggal dunia. Dengan kuasa dia kita boleh sihat. Dengan kuasa dia kita boleh sakit. Itu nama kuasa Allah. Ada kumpulan manusia. Ini semuanya aku punya jasa lah ni. Itu namanya i'tiqad jabari qadariyah. Rumah ni yang buat aku. Ni tangan aku ni. Ni duit aku. Dia cakap macam itu. Dia tak rujuk pada Allah. Dia kalau dekat dengan izin Allah, dengan kuasa Allah aku dapat buat rumah ni. Dengan kuasa Allah aku dapat duit. Dengan kuasa Allah dapat bina rumah. Itu namanya ahli sunnah wal jamaah. Jadi ajar nak tahu orang ni beriman tak beriman tengok pada bercakap. Saya kalau nak dengar orang ni, saya dengar dia cakap je perkataan dia. Perkataan dia tu saya dapat nilai. Dia ni orang takabur. Dia ni orang yang sombong. Contoh. Dalam dunia ni ni aku punya. Itu namanya takabur. Dipanggil qadariyah. Kita mesti rujuk pada Allah tu. Dengan izin Allah, saya masak sedap. Dengan izin Allah, nasi yang saya rebus empuk. Dengan izin Allah, ubi yang saya rebus empuk. Tengok ni, aku punya nasi biryani gam. Sedap. Dia tak suruh pada Allah. Itu namanya qadariyah. Apa hukum di sisi Allah? Orang ni dipanggil dia fasik. Setengah ulama kata kafir. Sebab apa? Dia lupakan Allah. Pernah tak berlaku pada diri Ajah gini je? Pernah. Asma Ajah kadang tak perasan tu. Contoh macam ini. Awak bukan yang sihat sekarang. Saya makan pil tu. Kan? Awak dulu sakit. Tak boleh berjalan. Saya jumpa doktor tu. Sebenarnya hukumnya kafir. Kita mesti rojok dengan izin Allah. Saya makan ubat ni.
saya sihat. Dengan izin Allah saya jumpa doktor ni, kita sihat. Itu namanya orang yang tak bergantung pada Allah, hukumnya qadariyah. Apa dia? Hukumnya ialah kafir. Ataupun lagi satu, dipanggil dia jabariyah. Jabariyah. Kenapa engkau tak datang? Sakit. Kenapa tak berubat? Tuhan dah bagi sakit. Macam mana? Terima aja lah. Gitu kan? Ada tak gitu? Ada. Kenapa tak? Terima aja lah. Oh, tak boleh. Kalau kita macam itu, namanya jabariyah. Namanya jabariyah. Engkau tak makan bubur? Panas. Bubur ni nak akan panas. Bukalah kipas ataupun tiuplah. Tak boleh. Tuhan kata, panas-panas lah. Jangan. Orang ni nampak tak pakai payung. Dah tak ada Tuhan. Nak hujan. Kenapa kau jalan kaki? Dah tak ada Tuhan. Motorkar tak ada. Kenapa kau lapar? Dah tak ada Tuhan. Tak makan. Semuanya tak ada Tuhan. Orang ini namanya jabariyah. Tapi dia ni tak dihukumkan kafir. Namanya orang yang pemalas. Dia tidak dihukum kafir. Yang tadi tu qadariyah dilupakan pada Allah. Jadi apa-apa hal ada kena jaga baik-baik. Perkataan kena awas. Sebab dengan mulut jadi kafir. Dengan perbuatan jadi kafir. Dengan hati pun jadi kafir. Contoh paling senang. Katakanlah suami kita ni tadi sihat. Dia lomba lari dapat nombor 1. Tak pernah kendian. Dia pernah lomba lari tak pernah curut. Tapi nombor 1 je. Sebab apa dia macam tu? Dia belum berlari. Walau macam mana dia nombor 1 je. Kenapa tu? Sebab dia lari seorang. Ingat saya awak cerdik, rupa kena tipu juga. Tak dia kan dia lari ramai-ramai, katakan 7 orang, tapi dia nombor 1. Apa dia kata? Alhamdulillah saya dapat lari dengan pertolongan Allah nombor 1. Itu bagus. Aku ni kau tahu tadi makan ubat. Minum air ini. Apa dia kuat banget? Tongkat Ali. Jadi dia menang dari lari kerana tongkat Ali. Apa hukumnya? Kafir. Itu namanya itikad apa nama dia? Qadariyah. Dia lupakan Allah. Okey. Selalunya kita saya semak lah selalu orang bercakap begitu dah, dilupakan Allah. Saya faham dia cakap. Rasanya lah orang yang mampu pakai kereta ni aku je. Dia tak cakap dengan izin Allah aku dapat mampu beli kereta ni. Jadi kita kena kaitkan dengan Allah. Kita baca boleh dapat kaitkan dengan Allah. Kenapa dia tadi baca Quran berulang baru dapat? Kita kaitkan Allah Ta'ala belum bagi hidayah. Allah Ta'ala belum bagi hidayah. Sekali aja dia dapat. Ini kepala TikTok lah. Jangan. Itu namanya qadariyah. Ajar jaga-jaga baik sah. Kebanyakan orang terlalu terlepas kataan tercebur ke dalam qadariyah, hukumnya kafir. Tak payah pada apa nak jajakan semak balik anak kita bercakap ataupun suami kita ataupun anak menantu kita semak balik. Takut nanti terjerumus kepada qadariyah. Macam mana nak kenal dia qadariyah? Dia lupakan Allah. Tapi kalau dia bersandar je Allah, pakai seluar nak, Tuhan tak suruh pakai. Pakai payung nak, dah Tuhan dah bagi hujan. Sembah pokok nak, kalau Tuhan nak hidup, tak hidup. Apa nama dia tu? Jabariyah. Tak ada usaha. Sekarang saya masuk ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama tu buat kepada kafir. Yang kedua tak buat kepada kafir. Tapi namanya pemalas. Tapi yang ketiganya, ini yang saya nak sampaikan ni, ahli sunnah wal jamaah. Contoh paling senang. Sihat badan awak, alhamdulillah. Saya makan pil ni dengan izin Allah. Saya jumpa doktor ni, sihat. Dan saya makan ikut peraturan. Itu namanya ahli sunnah wal jamaah. Saya nak buat pada ajar semua ni berfikiran ahli sunnah wal jamaah. Sebab yang qadariyah, jabariyah tu sudah terkeluar daripada akidah. Jadi kita ikut ahli sunnah
wal jamaah. Di pertengahan. Ahli sunnah wal jamaah ni daripada Imam Syafi'i, ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya sampaikan, ingat je ya, kalau nak bercakap berfikir dulu. Jangan lepas-lepas cakap nanti merosakkan akidah kita. Nauzubillah min zalik. Habis. Sekarang yang ke-8, yang ke-8. Ke sini saya tulis yang ke-8. Tapi dia di sini tadi ada juga ayat Quran dia. Aman dia ayat Quran dia ahli sunnah wal jamaah. Ada ayat Quran dia. Nak bagi kita nak bagi. Bagi jugalah. Ini ayat Quran ni. Ini orang yang berpegang ahli sunnah wal jamaah. Dia ikut. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min sayiatin faminallah. Ma asabaka min sayiatin faminallah. Ikut ni. Ni surah apa dia ayat Quran ni je. Surah apa ni? Surah Anbiya ayat 78. Ikut saya je. Ma asabaka min hasanatin. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Aja ikut. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Ma asabaka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Lagi. Allahu akbar. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Mula. Ma asabaka min hasanatin famin nafsik.
Wa ma asabaka min syai'atin. Itu dia boleh begitu. Mula-mula ikut saya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin fa minallah. Wa ma asabaka min syai'atin fa min nafsik. Surah Nisa ayat 78. Surah Nisa ayat 78. Apa makna dia? Surah Nisa ni surah perempuan. Perempuan ada surah dalam Quran, lelaki tak ada. Surah Rijal tak ada. Surah Nisa ada. Ayat berapa Ustaz? Ayat berapa? 7 dengan 8. 7, 8. Okey. Semula sebutan tadi tak puas hati. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabaka min hasanatin fa minallah. Lagi. Lagi. Ada yang salah lagi. Oi. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonirrajim. Ma asabaka min hasanatin fa minallah. Wa ma asabaka min syai'atin fa min nafsik. Akidah ni susah saja. Kita nak jaga iman. Fiqh tak jadi hal, tapi akidah sangat susah. Kita nak nyampaikan orang berhati-hati. Kalau tak nanti dia jiwa dia mati. Apa dia? Sebab dia ayat berapa? Ayat 7, 8. Surah apa? Surah Nisa. Apa dia? Apa yang mengenai engkau daripada kebajikan maka iaitu daripada Allah. Jadi pahalanya datangnya daripada Allah. Dan apa yang mengenai engkau daripada kejahatan maka datangnya daripada engkau sendiri. Siksa, azab, dosa daripada kita. Pahala daripada Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Surah Nisa ayat 7, 8. Dah berapa tu je? 78. 78 bukan 7 dengan 8. 7 lah 8. Yang dia ajar tulis 7 dan 8. Susah pula aku. Kerana berlapan. Kalau 7 ni berhenti sunat ni. Sebab apa dah dapat ganjil. Nak sambung lagi ke? Yang ke-8 ni. Yang ke-8. Kini aja lah saya ribus balik. Pertama tadi apa? Wujud. Ada Allah Ta'ala. Ada permulaan? Tak ada. Kidam? Sedia. Tak ada permulaan, tak ada kesudahan. Baqa' kekal. Dan tak akan bina basa. Lagi? Malafatul hadis tak sama dengan yang baru. Lagi kiamu binafsi dengan sendiri. Lagi wadaniyah Allah Taala lagi kudrah Allah Taala mempunyai kuasa sendiri. Yang ke-8 iradah. Allah Taala mempunyai kehendak, tak ada orang suruh, kehendak dia sendiri. Dia nak dunia ni kekal atau nak binasa, kerja Allah. Dia ni panjangkan umur, nak pindah umur pun kerja Allah. Kehendak dia tak ada yang memaksa. Kita ni ada yang maksa. Habis ambil ayat Quran. Saya terus ambil ayat Quran je. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita nak senang, kita berusaha. Kita nak susah, malas. Kalau kita nak berjaya, berusaha. Nak kecewa, malas. Itu aja hidup kita. Nak berjaya, berusaha. Nak gagal, malas. Nak sihat, berusaha. Nak sakit, malas. Habis. Apa ayat dia? Saya ambil itu. Jadi ajar ingat nanti. Apa ayat Quran dia? Ajar ikut saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tansa nasibaka minad dunya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tansa nasibaka minad dunya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ayat 77 surah Qisas. Qaf sod maknanya kisas. Surah Qisas. Surah Qisas. Saya sampaikan 8 cukup aja. Pasal apa?
Asar pukul 4. Dah nak habis masa. Ulang semula ayat Quran ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tansa nasibaka minad dunya. Apa ayat ni? Menunjukkan kita suruh bersungguh-sungguh. Nak beli kereta sungguh-sungguh. Nak beli rumah sungguh-sungguh. Nak senang sungguh-sungguh. Ini apa? Kerana untuk dunia. Kita dah senang di dunia, kita sedekah, kita zakat untuk senang di akhirat. Sebab tu Allah Ta'ala gitu sebut. Ikut. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tansa nasibaka minad dunya. Surah Qisas ayat 77. Janganlah kamu lupakan nasib kamu. Maknanya kita jangan lupakan nasib. Kita nak apa? Nak pakai baju cantik, cari. Kita nak pakai seluar cantik, cari. Kita nak pakai gelang rantai dan sebagainya, cari. Kita nak pakai rumah, cari. Jangan lupakan nasib. Dah banyak duit kan kita sedekah, kita zakat. Itu untuk apa? Untuk akhir. Tapi benda tu kena cari. Janganlah kamu lupakan nasib kamu, bagian kamu dalam dunia. Jangan lupa. Kita kena cari. Tetapi nasib kamu tidak akan dapat semata-mata kecuali kita bersungguh-sungguh. Jangan kita. Ayat ni pendek aja ni. Wala tansa nasibaka minad dunya. Maknanya kita kena usaha nak dapatkan dunia. Mana nak dapatkan dunia, nak rumah besar. Mana nakkan dunia, nak kereta. Mana nakkan dunia, nak rantai. Mana nakkan dunia, nak baju cantik. Mana nak dunia, nak pakai tudung cantik. Mana nak dunia, semuanya kita kena bersungguh-sungguh. Sebab tu Allah Ta'ala suruh. Jangan cakap, alah. Kalau orang cakap ni, alah, dunia ni penjara untuk orang Islam. Itu manusia tak guna, mampus belum mampus. Kalau orang cakap, alah, dunia ni penjara untuk orang Islam. Itu manusia paling tak guna. Pemalas. Na'udzubillah min zalik. Sebut dia, ayat dia seluruh sungguh-sungguh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Apa makna dia? Jangan kamu lupakan nasib kamu di dunia. Jadi kita kena cari duit. Cari apa yang kita nak, beli kebun, beli semua usaha. Kemudian itu yang disuruh oleh Allah. Tak berdosa. Orang cari kekayaan tak berdosa. Sebab dia nanti boleh zakat, dia boleh zakah, kemudian dia boleh buat umrah, dia boleh haji, boleh tolong orang. Itu sebab Islam tidak melarang kita cari kekayaan. Itu je dulu jah. Ulang baik semula. Wujud, Qidam, Baqa, Mu'alafatul Hawadis, Qiyamu binafsi, Wadaniyah, Kudrah, Iradah. Apa ayat yang suruh kita berusaha? Wala tansa nasibaka minad dunya. Lain dia ditanya, lain yang dijawab. Okay. Jadi kita dengan anak kita, mak, kau tak kerja, tak apalah, mak, dunia ni kan penjara untuk. Jangan cakap macam ini, berdosa. Jabariyah, mak dah belajar dah. Habis ni apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Cik, mak dah pandai dah. Kau bukan sembarang mak ni. Jadi adalah faedah. Bagi dia semangat. Nak bangun pagi, malam, buat sarapan. Dah lah. Tak makan pun tak apalah. Tuhan dah suruh tak makan. Yeay. Bangun. Wala tansa nasibaka minad dunya. Berusaha. Buat dia jemput, makan. Tanya. Biar dia. Islam kan suruh gitu. Ajar datang ni apa nama dia ni? Wala tansa nasibaka minad dunya. Kalau ajar duduk rumah dapat tadi. Tak dapat, ajar kojul kau tak dapat. Itulah, kena datang. Kalau ajar datang, saya tak datang pun. Dapat. Ajar datang, saya tak datang, dapat. Pertanyaan dibuka 1 saat dari sekarang. Dah habis? Memang dah Assalamualaikum, habislah. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada lagi. Boleh tanya dalam ni, ada pukul berapa yang so? 4.20 Ustaz. Oh, dah so. 4.22. Kejap, ya, 1 minit. Dah tutup je lah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal as innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cari wasilah aja ni. Ilahi lastulir firdausi ahla wala aqwa ala nadil jahimi fabli taubatan wa firdhunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Siapa boleh suat? Tak ada orang. Siapa boleh suat? Tak ada orang. Saya buat ketah kerja je. Benda-benda ni kena buat ketah kerja je. Huh?